Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Teacher Afiq. So, hari ini saya akan memberikan pembentangan mengenai topographic orientation. Sains planet yang terdiri daripada kajian bentuk dan ciri permukaan bumi dan objek astronomi yang selain daripada planet kita lah. So, ialah satu kajian mengenai satu peta ataupun bentuk muka bumi yang dah direka khas, yang dah sedia terbentuk. Okay, tadi kita dah dengar pasal topografi. Apakah itu topografi? Sekarang apakah pula topographic orientation? Topographic orientation adalah kebolehan yang biasanya kita sudah dilahirkan atau mana-mana manusia pun sudah dilahirkan, kebolehan untuk kita navigate atau bergerak ke environment topografi tersebut. Sebagai contohnya, kalau kita dijemput untuk majlis perkahwinan, usually mereka pihak sebelah sana akan bagikan kita satu peta. So daripada peta tu macam mana kita nak navigate perjalanan kita daripada tempat yang kita berada sekarang ke majlis tersebut. Okay, so masa kita boleh bayangkan diri kita, okay, kita akan pergi sini, kedai air kita akan masuk kanan, lepas kita jumpa Petronas, kita akan depan untuk simpang yang kedua. Itu adalah kebolehan kita untuk orientationkan pergerakan badan kita di dalam topografi yang diberikan. Okay, so pertama sekali kita akan tengok apakah sensory dan skill yang biasanya terlibat di dalam kita punya topographic orientation ni. Okay. First sekali kita sebut pasal sensory. Sensory yang bermainkan peranan ada 4, visual, proprioception, auditory dengan olfactory. Okay, visual. Kenapa visual penting? Usually visual waktu kita nak tengok map ataupun kita ada berada di kawasan tersebut, kita akan gunakan mata sebab itu adalah kita punya main sensory kalau kita nak topographic orientation. Kita akan tengok, okay, rumah Ali tadi, Ali hari tu Ali cakap warna biru rumah dia. So kita tengok rumah kawasan tu rumah mana yang warna biru. Okay, so dekat situ kita akan buat deduction itu adalah rumah Ali. So proprioception adalah kebolehan kita untuk body awareness untuk kita. So adakah kita ni tadi rasa dah masuk simpang sini. Rasanya kalau kita simpang sini dah masuk rumah simpang sini, rumah nombor 23 sampai 19 sampai 23. So rumah yang seterusnya iaitu 24 seterusnya mesti berada di simpang lain. Itu adalah kita dekat situ, apa yang berlaku situ kita gunakan proprioception kita iaitu kita punya body awareness kita yang berada di sekeliling macam mana. So ketiga adalah auditory. Auditory ni biasanya memainkan peranan kalau contohnya di tempat yang kita nak pergi tu ada benda bising. Maksudnya macam ada kilang ke sebelah, kilang jentolak ke, ataupun maybe ada pasar malam ke, ada orang menjerit RM2, RM2. So daripada situ kalau kita buat pusingan pun kita dengar, kita tutup mata lah, kita pusing, kita dengar orang tu cakap RM2 dekat mana tu, kita tahu kita sekarang ni menghadap mana. Sebab kita tahu pasar tadi belah kanan ataupun belah kiri kita. So olfactory lebih kurang sama dengan auditory ialah mengelalui bau. So maksudnya bila kita dah kita gunakan semua sense ni bila kita nak navigate pergerakan kita. Maybe kita tak perasan sebab kita memang berada dalam kereta. Tapi segala pergerakan segala benda ni semua mainkan peranan. Macam hidung contohnya ada terbau macam bau busuk. Contohnya dekat kedai makan ni ada bau busuk. So kita daripada situ kita tahu kedai ni yang mana bau dia. Kedai sebelah kedai kita nak pergi ni berdekatan dengan kedai yang makan yang bau tak enak ni. Itu adalah kita punya olfactory. Walaupun kita jarang guna tapi kita akan guna untuk bila kita guna untuk topographic orientation kita. So kognitif, definisi kognitif, apakah yang kita memainkan peranan? Ada 5. Kita ada visual perception, attention, memory, decision making dengan mental imagery. Visual perception ialah untuk kita perseptifkan kita sekarang ni berada di mana. Adakah rumah Ali yang kita nak pergi ni di belakang kedai ataupun di depan kedai ataupun di kiri kanan kedai atau di antara kedai, dekat atas kedai ke. So itu adalah kita punya visual perception sebab daripada kita boleh perceive dekat mana keadaan kita dan kedudukan rumah tersebut dengan kita waktu tu. So attention adalah attention untuk kita pay attention ke mana kita nak pergi. Memory adalah kebolehan kita untuk mengingat. Contohnya semalam hari tu Ali ada cakap rumah dia depan kedai atau so depan Shell, contohlah depan Shell. So dekat Shell, color Shell dengan color Petronas adalah berbeza, kita tahu. So kalau kita guna memori tu, contoh kita ingat, okay, kalau kita tengok macam stesen pump ni warna hijau, so of course itu adalah Petronas bukannya Shell. So dekat situ kita gunakan kita punya memori untuk bandingkan balik benda tu.
Decision making adalah decision making lah, maksud kebolehan untuk kita membuat suatu keputusan. Contohnya macam saya bagi tadi, contoh kita dah lalu simpang A. Simpang A ni kita dah lalu, rumah dia bukan dekat situ. So takkan kita lalu kat simpang A lagi? Tak, kita buat decision, maybe rumah dia dekat simpang lain atau depan sikit. Itu adalah decision making. Mental imagery adalah kebolehan kita untuk membayangkan, okey, tadi kita dah lalu sini. So kalau kita lalu depan sikit dekat Petronas tu, sepatutnya dia cakap depan tu kan ada simpang, tapi mana simpangnya? So itu yang kita tengah buat kat situ, itu adalah kita tengah buat mental imagery. Kita tengah bayangkan, kita tahu, lepas kita tengok topografik tu, lepas kita tengok map tu, kita tahu lepas Shell atau lepas Petronas, depan tu ada simpang kanan. So dekat situ kita dah bayang awal-awal, okey, Shell, kanan depan tu ada simpang. Itu yang kita dipanggil sebagai mental imagery yang kita sedang lakukan waktu ketika tersebut. Okay, jadi dekat sini mari tengok kita punya function area of the brains. Maksudnya bahagian otak mana yang memainkan peranan apabila kita sedang membuat pemikiran yang daripada sensory dengan cognition tadi tu. So pertama sekali lagi kita sebut parental lah. Parental lobe, function dia adalah untuk kita guna untuk membaca, kita punya body orientation, maksudnya kita ada kat mana tadi, sensory intimidation dengan understanding language. Kemudian ada occipital lobe. Occipital lobe dekat bahagian belakang tu, dekat bahagian belakang kepala kita. Dia itu dekat situ yang memainkan peranan untuk vision. So maksud biasa kalau kita tengok kita tengok peta tu, kita nak tengok je peta tu, belum buat apa-apa, tengok dulu, itu kita guna otak belakang tu sebagai kita punya vision lah, dia interpretkan information tersebut. Seterusnya adalah kita punya cerebellum. Cerebellum yang membantu untuk kita punya coordination, kita punya balance, vestibular dengan attention. So maksudnya kebolehan kita untuk merasakan diri kita, kita punya body schema ataupun body awareness kita, itu body cerebellum punya kerja lah. Okay, seterusnya adalah brainstem. Brainstem yang penting lah, iaitu untuk kita punya bernafas, yang ratekan kita punya temperature ataupun kita punya degupan jantung. Seterusnya adalah temporal lobe. Temporal lobe function dia, kebanyakan function dia adalah untuk menyimpan kita punya memori. Maksudnya dekat situ juga kita punya tersimpan kita punya short term dan juga kita punya long term memory. So dia juga memainkan peranan daripada kita punya hearing, behavior dan juga generating emotion. Maksudnya dekat apa-apa hormon pun dekat ada kat situ juga yang membuatkan kita rasa happy, sedih. So lalunya daripada temporal lobe. So frontal lobe yang biasa yang paling besar sekali di bahagian otak kita. Tujuan utama frontal lobe adalah untuk membantu kita untuk berfikir, untuk kita bercakap, untuk kita membuat judgement dan juga untuk kita solve problem. Sebab itulah ianya adalah yang paling besar sekali di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di antara 6 adik-beradik dia yang paling besar sekali frontal lobe. Sekarang mari tengok kenapa topographic orientation ni penting. Macam topographic orientation ni kita guna setiap hari. Sama ada kita nak pergi kerja ataupun kita nak pergi kedai makan depan rumah tu je. Itu semua yang kita buat adalah kita menggunakan kita punya topographic orientation. Macam contoh kita nak pergi kerja. So kalau contoh kita termamai time tu, lepas tu kita terlepas simpang. Kita terlepas simpang kerja. So kita akan situ kita akan gunakan topographic orientation kita. Apa yang kita perlu buat, jalan mana yang kita perlu lalu untuk masuk balik ke jalan yang untuk pergi kerja. Jadi sama juga dengan daily life. Macam contohnya paling simple lah kalau nak keluar pergi makan. Nak keluar pergi makan pun, kalau kita tak ada topographic orientation, kalau topographic orientation kita problem, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat susah. Walaupun kedai makan tu, kita just lalu depan sikit, langkah longkang, masuk kanan. That's it. Pun benda tu boleh akan menjadi satu problem. Sebab itulah topographic orientation ni penting. Okay, tadi kita dah cakap bila kita guna kita punya topographic orientation, disorientation. So ini kita cakap kena apakah itu topographic disorientation. Macam saya malamkan tadi, topographic disorientation, maafkan saya, lidah terbelit. So topographic disorientation adalah bila kita mempunyai kesukaran untuk navigate kita punya environment. Macam saya kata, kalau benda tu problem, kita nak pergi kedai makan depan rumah kita pun dia akan jadi satu masalah atau tugasan yang besar. Okay, seterusnya kita tengok apakah
cause ataupun akibat ataupun kesan apa yang menyebabkan topographic disorientation ni. So pertama sekali adalah developmental topographic disorientation. Developmental topographic disorientation atau DTD adalah berlaku sejak daripada kecil, sejak daripada lahir. So maksudnya sejak daripada kecil budak tersebut tidak boleh nak bayangkan apa yang berada di sekitaran mereka. Dia tak boleh nak fikir pun, okey, ini adalah bilik aku, ini adalah rumah aku. So kalau macam dia pergi rumah tu pun dia rasa macam rumah tu still adalah rumah yang asing bagi dia. Seterusnya adalah egocentric disorientation. Egocentric disorientation adalah dia mempunyai problem dari segi nak tahu kiri, kanan, depan, belakang, atas ataupun bawah. Maksudnya dia punya location tu lah yang tersebut. Okay, contoh saya senang kata, contoh kita kata, okay, rumah Abu ni sebelah kanan dia ada uh, I think ada orang kejual nasi lemak. Contoh. So dia tak tahu belah kanan tu belah kanan mana. Maksudnya ada dekat sebelah sini atau sebelah sana. Macam tu. Untuk egocentric disorientation ni juga bukan saja daripada segi melihat kiri kanan saja, daripada segi pendengaran pun dia akan ada problem. Contohnya dia melibatkan juga pendengaran. Contohnya kalau saya pejam mata, lepas tu ada orang panggil saya. So daripada orang panggil nama saya tu, saya tahu suara tu datang daripada belah mana. Maksud dia belah kanan atau belah kiri saya ataupun dekat belakang saya. Tapi orang yang mempunyai egocentric disorientation, dia tak boleh nak perceive maklumat tersebut. Seterusnya adalah heading disorientation. Heading disorientation ni adalah heading tu maksudnya kebolehan seorang untuk beritahu maksudnya arah mana untuk pergi sesuatu tempat. Contohlah, sebab sini masalah ni saya sendiri personally ada permasalahan ini di mana kalau contoh orang cakap, okey kita nak pergi Aeon Mall. Aeon Mall tu kau daripada sini kau keluar, kau masuk kiri, kau straight kanan, lepas tu dia akan berada di belah kanan macam tu. Saya akan mempunyai masalah untuk interpret maklumat tersebut. Maksudnya saya susah nak agak saya berada dekat mana, saya nak keluar mana. Lepas tu nanti berada dekat belah mana, itu akan menjadi masalah untuk saya. Sebab tu usually saya guna Waze je sebab itu lebih membantu. So itu adalah heading disorientation. Maksudnya kalau dia tak boleh nak maklumkan pun. Contoh kata orang tanya, kedai Abu dekat mana tadi? Kau pergi semalam kedai Abu tu dekat mana? Walaupun saya dah pergi, saya dah perhati jalan tu betul-betul pada waktu first time saya pergi atau second time saya pergi tu, untuk saya hafal jalan tu sukar. So itu adalah heading disorientation lah. Seterusnya adalah anterograde amnesia. Amnesia maksud daripada perkataan amnesia, maksudnya dia mempunyai hilang ingatan yang sementara ataupun dalam hilang ingatan dalam jangka masa yang terdekat. Atau maksudnya di sini contoh dia dah pindah rumah, dia dah ada dekat rumah baru, ada kawasan baru, tempat kerja barulah. So dekat situ dia ada berlaku aksiden. Allahualam dia paling dia aksiden. So dekat aksiden tu dia berlakunya anterograde amnesia, maksudnya dia tak boleh nak hafal balik jalan tersebut. Nah, walaupun dia dah kerja situ dekat setahun, tapi dia nak ingat balik jalan tersebut walaupun dah setahun bekerja di situ, dia akan lupa. So itu yang dipanggil sebagai anterograde amnesia. Okay, seterusnya mari pergi kepada apakah sign ataupun sign lah untuk mereka yang mempunyai topographic disorientation. So pertama sekali dia akan mempunyai masalah untuk find their way around their surrounding. Maksud dia nak dia nak awareness badan dia ada dekat mana sekarang ni, dia jadi sukar. So seterusnya difficulty identifying familiar environmental. Maksudnya dekat kawasan ni walaupun sebelah kedai Pak Abu ni memang payung merah tu memang ketara lah. Kiranya 1 kilometer kau dah nampak payung merah tu. Tapi dekat sini dia still akan ada masalah untuk identify benda tersebut walaupun hari-hari dia jumpa. Seterusnya adalah fail untuk utilize previously learned routes when travelling from one to another. So kalau contohnya, contohlah adik saya bawa saya pergi kedai makan. So walaupun kedai tu senang je pun pada dia sebenarnya jalan tu, tapi pada saya nak menghafal jalan tersebut, dia akan ambil masa. Saya kena lalu jalan yang sama berulang-ulang kali barulah saya boleh hafal jalan tersebut. Sebab tu anda kata kalau contohnya jalan tersebut tutup, saya kena ikut jalan lain,
Ianya akan menjadi satu kesukaran untuk saya sebab saya susah nak bayangkan badan saya ataupun perjalanan macam mana yang saya perlu pergi untuk ke arah tersebut. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hope you have a nice day. Terima kasih dan Assalamualaikum.